Selamat sejahtera, saya Durga Lecumanan bersama dengan Johan Wilu ingin memperbentangkan tajuk Audit Prospective Information. Definisi informasi kewangan prospektif. Okey, so informasi kewangan bermaksud data tentang transaksi kewangan individu. Manakala prospektif adalah perkara yang berlaku pada masa hadapan. Tapi merujuk kepada ISAE 3400 berkenaan dengan informasi kewangan prospektif, andaian informasi kewangan yang mungkin berlaku di masa hadapan dan tindakan entiti yang mungkin diambil. Ini adalah sangat subjektif dan pembuatannya memerlukan banyak pengalaman dan membuat keputusan. Informasi kewangan prospektif atau dikenali juga sebagai IKP boleh dalam bentuk ramalan atau dipanggil dalam bahasa Inggeris forecast, unjuran, dikenali sebagai projection atau kedua-dua sekali. Contohnya setahun ramalan tambah 5 tahun unjuran. Sekarang kita tengok secara terperinci definisi ramalan dan unjuran. So ramalan bermaksud IKP yang dibuat berdasarkan andaian pada masa hadapan di mana pihak pengurusan menjangka untuk mengambil tindakan seperti mana tarikh informasi disediakan. Ini boleh dianggap sebagai jangkaan andaian terbaik. Okey. So definisi untuk unjuran adalah menyatakan outcome atau keputusan sesebuah peristiwa tindakan. Informasi kewangan prospektif disediakan berdasarkan satu andaian hipotesis di mana di masa hadapan dan tindakan pihak pengurusan di mana tidak semestinya dijangka berlaku, atau berdasarkan campuran jangkaan andaian terbaik dan andaian hipotesis. Okey, so kita tengok sekarang kepada perbezaan informasi kewangan prospektif dan buktinya. So kita perlu tengok pada dua aspek, iaitu satu sifat dan fungsinya. So pada sifat IKP, spekulatifnya peristiwa dan tindakan yang belum berlaku dan mungkin berlaku. Tapi manakala untuk bukti, sifat dia adalah sedia ada. Peristiwa dan tindakan telah berlaku pada masa yang lalu. Tapi dalam aspek fungsi, IKP adalah untuk membantu pihak pengurusan dan pengguna luaran membuat keputusan. Tapi fungsi untuk aspek fungsi pada bukti adalah untuk membantu pihak pengurusan untuk membuat untuk pembuatan IKP. So juru audit tidak boleh memberi pandangan tentang kebolehcapaian IKP oleh syarikat, dan juru audit suka memberi pandangan yang positif tentang IKP. Bukan itu saja, juru audit tidak dihalang untuk membuat jaminan positif dan juru audit hanya memberikan pandangan sederhana. Pemeriksaan prospek maklumat kewangan. Maklumat kewangan prospektif berkaitan dengan peristiwa dan tindakan yang belum berlaku dan mungkin tidak berlaku. Walaupun bukti mungkin tersedia untuk menyokong andaian yang mendasar prospek maklumat kewangan, bukti tersebut biasanya ditetapkan ke masa depan dan bersifat spekulatif, sangat berbeza dengan bukti yang biasanya terdapat dan audit maklumat kewangan sejarah. Kemudian, pemeriksaan maklumat kewangan prospektif bertujuan untuk mengeluarkan pendapat mengenai apakah maklumat prospektif kewangan itu atau tidak disiapkan dengan betul berdasarkan andaian yang dinyatakan, termasuk penyataan jaminan negatif yang mana anggapan tersebut memberikan atau tidak asas yang wajar untuk penyediaan maklumat kewangan prospektif. Seterusnya, perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum menerima pertunangan untuk melaporkan prospek maklumat kewangan. Sebelum menerima pertunangan seperti itu, firma audit seharusnya mempertimbangkan: pertama, penggunaan maklumat yang dimaksudkan. Sebagai contoh, adakah ini bertujuan untuk kegunaan dalaman atau luaran? Seterusnya, sama ada maklumat itu untuk penyebaran umum atau terhad. Ketiga, sifat andaian yang berdasarkan maklumat. Keempat, maklumat yang perlu disertakan, dan akhirnya tempoh yang diliputi oleh maklumat. Prosedur pemeriksaan. Firma audit harus memperolehi bukti yang cukup dan tepat mengenai sama ada andaian pihak pengurusan yang berdasarkan PFI tidak munasabah
dan maklumat itu disediakan dengan betul berdasarkan andaian. Seterusnya, maklumat tersebut disampaikan dengan betul dan semua andaian material diungkapkan dengan secukupnya. Jaminan juru audit mengenai prospek maklumat kewangan. Maklumat kewangan prospektif berkaitan dengan peristiwa dan tindakan yang berlaku sebelum berlaku dan mungkin tidak berlaku. Walaupun bukti mungkin ada untuk menyokong andaian di mana prospek kewangan maklumat berdasarkan, bukti itu sendiri berorientasikan masa depan dan bersifat spekulatif. Berbeza dengan bukti biasanya terdapat dalam audit maklumat kewangan sejarah. Oleh itu, juru audit tidak dapat menyatakan pendapat sama ada hasil yang ditunjukkan dalam prospek maklumat kewangan akan dicapai. Seterusnya, memandangkan jenis bukti yang ada dalam menilai andaian berdasarkan maklumat prospektif kewangan, mungkin sukar agar juru audit memperolehi tahap kepuasan yang mencukupi untuk menyediakan ungkapan positif pendapat bahawa andaian bebas dari bahan salah nyata. Akibatnya dalam ISAE ini, ketika melaporkan mengenai kewajaran anggapan pengurusan yang diberikan juru audit, hanya tahap jaminan sederhana. Namun, ketika dalam penilaian juru audit, sebuah tahap kepuasan yang sesuai telah diperolehi. Juru audit tidak dihalang daripada menyatakan jaminan positif mengenai andaian tersebut. Acceptance of engagement. Sebelum penglibatan untuk memeriksa prospek kewangan maklumat, juru audit akan mempertimbangkan perkara-perkara berikutnya. Nombor satu, penggunaan maklumat yang dimaksudkan. Nombor dua, sama ada maklumat itu untuk penyebaran umum atau terhad. Tiga, sifat andaian, iaitu sama ada anggaran terbaik atau andaian hipotetikal. Empat, unsur-unsur yang perlu dimasukkan dalam maklumat. Nombor lima, tempoh yang diliputi oleh maklumat. So, juru audit tidak boleh menerima atau harus menarik diri daripada pertunangan atau engagement apabila andaian jelas tidak realistik atau ketika juru audit percaya bahawa maklumat kewangan prospektif akan tidak sesuai untuk tujuan penggunaannya. Juru audit harus memperoleh tahap pengetahuan yang mencukupi mengenai perniagaan untuk dapat menilai sama ada semua andaian yang signifikan diperlukan untuk penyediaan maklumat kewangan prospektif telah dikenal pasti. Juru audit juga perlu menjadi biasa dengan proses entiti untuk menyediakan maklumat kewangan prospektif sebagai contoh dengan mempertimbangkan kawalan dalaman terhadap sistem yang digunakan untuk mempersiapkan calon maklumat kewangan dan kepakaran dan pengalaman mereka yang menyediakan maklumat kewangan prospektif. Dan juga sifat dokumentasi yang disediakan oleh entiti yang menyokong andaian pengurusan. Tiga, juga sejauh mana bantuan statistik, matematik dan komputer teknik digunakan. Nombor empat, kaedah yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan andaian. Nombor lima, ketepatan prospek maklumat kewangan yang disediakan sebelumnya, tempoh dan sebab untuk perbezaan yang ketara. Okey, so pembentangan dan pendedahan. Semasa menilai pembentangan dan pendedahan prospek maklumat kewangan, selain keperluan khusus mana-mana undang-undang, peraturan atau standard profesional yang relevan, juru audit perlu mempertimbangkan sama ada penyampaian maklumat kewangan prospektif adalah bermaklumat dan tidak menggelirakan. Dan juga dasar perakaunan yang dinyatakan adalah jelas dengan nota maklumat kewangan prospektif, dan juga anggapan tersebut diungkap dengan tepat dalam nota kepada maklumat kewangan prospektif. Perlu jelas sama ada andaian mewakili anggaran atau pengurusan terbaik hipotetikal, dan apabila andaian dibuat di kawasan yang material dan mengalami tahap ketidakpastian yang tinggi, ini ketidakpastian dan kepekaan hasil yang perlu ada didedahkan dengan secukupnya. Dan juga tarikh maklumat kewangan prospektif siap dinyatakan untuk mengesahkan bahawa
oleh pengurusan andaian sesuai pada tarikh ini, walaupun maklumat yang mendasari mungkin telah terkumpul dalam jangka masa. Asas penentuan titik dalam rentang ditunjuk dengan jelas dan julat, tidak dipilih secara bias atau menggelirukan. Ketiga hasil yang ditunjukkan dalam prospek maklumat kewangan dinyatakan dalam syarat julat. Dan akhir sekali, sebarang perubahan dalam dasar perakaunan sejak sejarah terkini penyata kewangan dinyatakan bersama dengan alasan untuk perubahan dan kesan terhadap maklumat kewangan prospektif. Laporan pemeriksaan prospek maklumat kewangan perlu mengandungi beberapa perkara yang perlu dilaporkan oleh juru audit. Nombor 1, tajuk. 2, penerima. 3, pengenalan maklumat kewangan prospektif. 4, rujukan kepada piawaian pengauditan antarabangsa atau standard atau amalan nasional yang relevan yang berlaku untuk pemeriksaan prospek maklumat kewangan. 5, pernyataan bahawa pengurusan bertanggungjawab terhadap prospek maklumat kewangan termasuk andaian yang berdasarkannya. 6, bila berlaku merujuk kepada tujuan dan atau penyebaran terhad maklumat prospek kewangan. Nombor 7, penyataan jaminan negatif mengenai apakah andaian tersebut memberikan asas yang munasabah untuk prospek maklumat kewangan. Nombor 8, pendapat mengenai apakah prospek maklumat kewangan disusun dengan betul berdasarkan andaian dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan kewangan yang relevan. Nombor 9, peringatan yang sesuai mengenai pencapaian hasil yang ditunjukkan oleh prospek maklumat kewangan. Nombor 10, tarikh laporan yang sepatutnya menjadi tarikh prosedur selesai. Nombor 11, alamat juru audit dan akhir sekali tanda tangan. Sekarang kita fokus kepada prospektus. So ini adalah definisi. Ini merujuk kepada Companies Act atau Akta Syarikat 2016 Section 2. Prospektus bermaksud sebarang notis, surat perkeliling, iklan atau perlawanan yang bertujuan untuk menawarkan kepada orang awam bagi langganan atau pembelian mana-mana unit saham atau unit debenture bagi sesebuah perbadanan. Prospektus adalah pelan yang dikeluarkan oleh sesebuah syarikat apabila setiap kali jualan sekuriti berlaku, sama ada melalui IPO atau dikenali sebagai Initial Public Offering di Bursa Malaysia atau Private Placement Transaction. Prospektus merupakan dokumen perlawanan yang mempelawa orang ramai untuk melabur di dalam syarikat yang menerbitkan prospektus dengan membeli sekuritinya. Prospektus mestilah mengandungi semua maklumat yang relevan mengenai syarikat seperti syarat-syarat perlawanan atau tawaran yang dibuat. So, bila prospektus disediakan dan objektif penyediaan? Bila? Iaitu apabila syarikat yang ingin disenaraikan dalam bursa saham. Objektifnya ada dua. Satu, menyediakan maklumat yang diboleh percayai. Dua, memaklumkan orang awam mengenai syarikat yang baru disenaraikan dengan platform Bursa Malaysia diselaraskan dengan garisan panduan yang disediakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia atau Security Commission of Malaysia. Okey, kandungan maklumat prospektus. Ini adalah senarai yang perlu ada dalam kandungan tersebut. Nombor 1, sejarah penubuhan. 2, struktur perniagaan syarikat. 3, lembaga pengarah. 4, tujuan penyenaraian butir-butir mengenai IPO. Nombor 5, laporan pengarah. 6, faktor-faktor risiko. 7, analisis keadaan kewangan syarikat. 8, laporan accountant dan sebagainya. Dan akhir sekali, nombor 9, keterangan berkaitan liability syarikat, penyata kewangan sehingga kepada nama-nama syarikat, broker saham untuk proses pembukaan akaun urus niaga saham dan akaun CDS untuk tujuan memohon saham syarikat ni. Langkah-langkah penerbitan dan pengedaran prospektus IPO. So, pertama sekali memohon penyiaran BSKL atau Bursa Saham Kuala Lumpur atau Nasdaq, atau dia macam second tier of the stock market lah. Okey, proses kedua, mengemukakan
prospektus kepada Security Commission atau SESC untuk penilaian dan kelulusan. Nombor 3, menghantar prospektus kepada SSM atau ROC untuk serah simpan dan pendaftaran. Sekian, itu saja. Terima kasih.